Tapi kalau the moment kita hidupkan perbuatan tu, umpamai ramai-ramai duduk belakang aku selepas solat, kita baca ini, itu jadi bid'ah. Tak, suara kuat ni. Ustaz boleh dengar kan? Boleh. Ustaz, adakah ada khurafat yang kalau kita macam amalan untuk murah rezeki kan? Kan banyak amalan untuk murah rezeki, kena baca surah lah, ayat lah, 1000 kali, 1000 kali. Ini khurafat juga ke macam ni? Okey. Amalan-amalan untuk memurahkan rezeki. Kebiasaannya, amalan-amalan ini dilakukan oleh sebahagian orang soleh. Biasanya kan, orang soleh dia buat amalan-amalan. Ini perkara biasa. Yang mana setiap orang soleh dia ada dia punya customize ibadat-ibadat yang tidak ditakyidkan ataupun yang tidak ditetapkan. Dalam agama, ada ibadat yang tetap. Solat fardu tetap, solat-solat sunat yang tertentu tetap. Selain daripada itu, ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran, tapi Allah tak tetapkan. Bila perlu buat, berapa kali perlu buat, tak ada. Istighfar banyak-banyak. Nabi SAW istighfar 70 kali sehari. Tapi ada tak waktu tertentu kita dituntutkan 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu petang, itu tak ada. Ataupun Nabi SAW sebut dua ungkapan yang Allah suka, ringan di lidah, berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi ada tak waktu tertentu untuk baca kat sini 100 kali, dekat situ 100 kali? Tak banyak dalil-dalil begitu. Maka dalam bab begini, banyak orang-orang soleh mereka memilih waktu yang bersesuaian dengan kehidupan mereka. Bila mereka nak buat ibadat tu, mereka buat. Dan apabila mereka ditimpa dengan kesusahan dan sebagainya, sebahagian mereka sebagai jalan keluar daripada kesusahan, mereka ada amalan yang mereka buat. Istighfar beratus-ratus kali, ataupun ucap Alhamdulillah, ucap Subhanallah, zikir-zikir yang memang maksur, datang dalam nas. Tapi orang-orang yang beribadat, mereka pilih untuk sesuaikan dengan kehidupan mereka. Ini boleh buat, dan semua ahli ibadat buat begini. Waktu untuk baca Al-Quran, ada orang pilih waktu pagi, ada orang pilih waktu petang, ada orang pilih waktu malam, macam-macam. Ada sahabat Nabi SAW kan, tiap-tiap kali semayang dia baca Qul Huwallahu Ahad. Tiap-tiap rakaat dia baca Qul Huwallahu Ahad. Orang pergi mengadu kat Nabi SAW, dia ni tiap-tiap rakaat baca Qul Huwallah, tak ada surah lain nak baca lah. Nabi panggil dia, Nabi tanya, apa sebab hang baca Qul Huwallah ya? Dia kata dia baca Qul Huwallah sebab dia suka Qul Huwallah. Dia suka surah tu dia baca, tiap-tiap rakaat, tiap-tiap solat. Nabi kata sebab suka kepada Qul Huwallah tu, Allah masukkan dia dalam syurga. Jadi itu pilihan dia, pilihan peribadi dia, dia suka dengan surah tu dia baca, Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Tapi boleh tak kita nak kata disunahkan dalam setiap solat baca Qul Huwallah sahaja? Tak ada lah begitu. Jadi pilihan masing-masing ini kekal pilihan. Dan rentetan daripada pilihan ini, sebahagian ahli ibadat dan sebagainya, mereka buat beberapa perbuatan dan ternyata mujarab. Sebahagian ulama, dia kata bila aku dalam kesusahan, aku baca istighfar 1000 kali, Allah tunjuk jalan keluar dekat aku. Sebahagian ulama, cerita-cerita orang-orang soleh yang mereka buat beberapa perkara yang Allah Ta'ala tunjuk kat mereka jalan keluar bagi urusan mereka. Mereka baca zikir-zikir tertentu, Allah hantar rezeki kepada mereka. Cerita-cerita begini banyak. Jadi dalam kes ini semua dia kekal dalam ruang lingkup pengalaman peribadi orang tu. Kalau orang rasa bersesuaian, dia boleh ikut atas dasar kejayaan orang yang ikut sebelum dia. Sebab tradisi para ulama, mereka akan tanya orang soleh apa ibadat yang mereka buat, amalan mereka buat. Kalau ibadat tu sunnah Nabi SAW, itu dituntut untuk kita ikut. Tapi kalau ibadat tu bukan sunnah Nabi SAW, optional. Siapa nak buat, siapa tak mau buat sudah. Jadi bab ni, dia tak termasuk dalam khurafat. Kalau ada orang soleh kata, petua-petua orang soleh, bila dia mula istighfar tiap-tiap hari sekian-sekian kali, ataupun dia baca subhanallah sekian-sekian kali, dia rasa hidup dia tenang. Dan kita rasa macam nak ikut, kita pun ikut. Tak ada masalah. Boleh ikut. Cuma fadilat hanya ada dengan sunnah Nabi SAW. Itu beza. Sunnah Nabi dia ada fadilat tambahan. Dan ikut sunnah Nabi SAW itu dituntut. Selain daripada sunnah Nabi SAW, kita tak dituntut untuk ikut. Orang nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Dan jangan hidupkan dia sebagaimana kita menghidupkan sunnah. Ini satu benda penting lagi. Sunnah dihidupkan. Tapi petua-petua tinggal petua untuk amalan sendiri.
Tak boleh hidupkan petua macam hidupkan sunnah. Sunnah Nabi SAW selepas solat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33, 33, 33. Itu sunnah Nabi SAW. Dengar petua manakah Datuk Guru, dia kata setiap kali lepas solat, dia akan baca, Nas'aluka ya man huwallahu ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, sampai habis. Asma'ul Husna. Dia baca setiap kali. Dia rasa hidup dia tenang. Kita pun dengar-dengar macam best pula nak ikut Tok Guru tu. Kita sendiri, inisiatif sendiri. Lepas solatnya nak buat gitu, nak ikut Tok Guru tu. Itu tak apa. Tapi kalau the moment kita hidupkan perbuatan tu, umpamai ramai-ramai duduk belakang aku, selepas solat kita baca ini, itu jadi bid'ah. Tidak boleh kita hidupkan melainkan sunnah Nabi SAW. Menjadi budaya mesti sunnah Nabi SAW. Tapi pilihan peribadi, apa kita nak buat, kita punya sukalah. Selagi amalan itu bagus, bacaannya bagus, tidak bercanggah dengan agama, tak ada masalah. Nampak tak beza? Boleh nampak? Boleh ya? Boleh ya? Okey, cantik.